Kita dah 10 Perdana Menteri ni. Kan macam-macam kata nak benteras rasuah apa semua, tak ada nampak lagi pun. Supaya macam yang KJ cakap, ramai ahli politik berjuang dalam politik sampai tua sebab nak pencen. Sampah semua tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. 23 Februari 2023. Tak ada apa Rizita, saja je nak buat live, tapi keluar tak tajuk saya tulis tu, okey? Seperti biasa, saya akan memulakan operasi perniagaan saya lebih kurang jam 10 pagi nanti. Okey, sebut pasal berniaga. Ni sekarang ni tengah hangat isu yang viral sekarang ni. Di mana selayang popular lah, iaitu Rohingya. Terjah di Penang, Georgetown, di Pulau Pinang. Yang itu meriahnya dengan peniaga warga Bangladesh. Ada orang cakap itu rezeki masing-masing, rezeki masing-masing. Dah memang dia orang nak berniaga, nak buat macam mana sebab tak ada orang tempatan yang nak berniaga. Okey, yang kena faham kenapa isu peniaga warga asing ni menjadi satu bualan hangat dan tiada apa-apa tindakan. Kalau kita lah contoh, saya keluar negara dan saya berniaga. Tapi kena faham situasi, apakah kebenaran, apa dia punya undang-undang apa semua. Jadi di Malaysia ni pun ada undang-undangnya untuk berniaga, dan kita difahamkan, kalau silap minta maaf, adakah warga asing ni boleh berniaga sesuka hati. Yang sedihnya sekarang ni, pernah tak dengar Alibaba dialibabakan? Maksudnya sekarang ni contoh, premis perniagaan itu adalah milik warga tempatan, orang Melayu ke Cina ke India ke, tak kisahlah, okey. Tapi dia dapat satu sewa dan disewakan premis tu kepada warga asing. Tu cerita dia. Dan dia bagi alasan itu adalah pekerja. Padahal sebenarnya bukan, dia atas angin. Maknanya rakyat Malaysia ni segolongannya lah yang dikategorikan sebagai pemalas. Semua nak atas angin. Itu menyebabkan aliran mata wang, aliran duit kita ni keluar ke negara warga asing ni begitu banyak. Dan kita sebenarnya sedar tak sedar kita sedang dijajah. Macam tu macam bagus je ayat ni kan. Tapi betul kot. Betul kan? Nampak ke situ. Kalaulah warga asing yang nak berniaga ni, tak kisah. Sebenarnya pada saya tak kisah lah. Tapi kena ada landasan yang betul. Dan satu produk yang tidak mengganggu-gugat peniaga tempatan. Itu keperluan dapur, makanan dan sebagainya seperti ikan, ayam, sayur, daging, yang benda-benda harian. Jadi apabila benda-benda yang harian ni dimonopoli oleh warga asing, ini dia mengganggu. Sebab dia orang ni dia bawa wang dia tu balik ke negara dia. Dia kumpulkan kekayaan di Malaysia ni. Jadi kita kat Malaysia ni dah tukar kantil. Tukar kantil. Pernah dengar perkataan tu, tukar kantil? Nampak, sebab kita ada komitmen kita nak anak sekolah, nak beli rumah, nak beli tanah, nak apa semualah untuk masa depan kan. Kita ni dianak tirikan. Okey. Yang ni best. Perkataan paling popular apabila sebut peniaga warga asing ni, ini adalah satu rasuah daripada penguat kuasa. Nampak ke situ? Okey, saya difahamkan, dah hangat dah ni. Dia dah masuk dah cerita dia ni. Kenapa warga tempatan tidak merasuah kepada BPT? Ini sebenarnya saya tak tahu benda ni berlaku atau tidak. Rasuah kepada penguat kuasa ataupun rasuah kepada ni lah level-level atas ni, ahli majlis ke, bos-bos penguat kuasa ataupun macam tu lah, yang penguat kuasa lah, majlis daerah, majlis perbadaran ni kan. Saya tak tahu ianya berlaku atau tidak, sebab saya tak nak jatuh fitnah nanti. Tapi ada pendapat mengatakan bahawa warga tempatan dia tidak merasuah ulur duit bawah table ke, duit kopi ke apa kepada penguat kuasa ni, kerana ditakuti sebab dia warga tempatan. Kalau didapati menghulurkan rasuah, maka boleh didakwa dan sebagainya. Masa depan tu akan jadi lebih gelap, sebab ada komitmen untuk anak isteri dan sebagainya. Nampak kat situ. Tetapi warga asing dia tak kisah, okey. Dan dia, kalau warga asing ni maknanya penguat kuasa, seolah penguat kuasa ataupun majlis daerah ke apa ke, dia boleh kutip duit pau ni, duit rasuah ni, okey, dengan mudah. Kerana apa? Warga asing dia takut dengan penguasa, takut tidak boleh berniaga, takut dikumban ke dalam, ditangkap dan sebagainya. Jadi dia tak ada jalan lain, dia bagi dia kopi lah. Jadi itu yang saya dengar, bukan yang saya tuduh. Saya sampaikan aja. Kalau betul adanya rasuah di kalangan penguat kuasa atau ahli majlis dan sebagainya, so sekarang ni kita ada media sosial, so buatlah sidang abang untuk menafikan. Jangan menafikan saja, tetapi ada tindakan susulan. Saya pun tak faham kenapa Rohingya ni, okey, dia akan ada yang cakap kalau diorang tak berniaga, tak boleh berniaga, tak boleh bekerja, so duduk Malaysia untuk apa? Dan siapa nak tanggung? Itu cerita dia sebenarnya. Senang cerita macam ni. Patut tu UNHCR tu, siapa yang wujudkan kad tu, dan dia dilindungi, so siapa? PBB
So PBB lah kena hantar duit bagi makanan bagi ada orang ni. Kalau tidak, kalau kata menjadi satu bebanan kepada negara, hantar balik lah. Macam mana mereka datang melalui laut secara haram ke apa ke, okey? So kita hantarlah ke laut balik. Ramai lagi yang warga-warga asing ni kan, dia pun tak minta dilahirkan sebagai warga asing. Kita kena faham, dah menjadi macam puak dia orang ni yang jenis dilahirkan, kita cuba nak bantu. Kita kena faham dulu, kita nak bantu ni Rohingya ni kerana sesama Islam apa semua kan, okey? Tapi lama-lama mereka pijak. Ni masalahnya bila kita dipijak. So apa beliau ni, kita dah 10 Perdana Menteri ni. Kan macam-macam kata nak benteras rasuah apa semua, tak ada nampak lagi pun. Kalau ada minta maaf lah, tolong share lah apa benda yang dikatakan benteras rasuah ni. Petrol bila nak turun tak turun lagi lah, cerita pasal politik pula ni. Tadi nak cerita pasal peniaga asing. Saya risau juga kan, macam saya menjual perniagaan aksesori motosikal, nanti tak lama-lama Rohingya pun niaga juga benda ni. Nak tahu jugalah undang-undang kalau kata ada peniaga-peniaga warga asing ni, dia cukup bijak dengan mengahwini rakyat tempatan, gadis-gadis tempatan, okey, untuk mendapatkan lesen perniagaan atas nama isteri. Macam kena buat undang-undang lah. Siapa je yang perempuan ni yang nak sangat kahwin dengan warga asing ni kan, cinta, love, romantik, power dan sebagainya, so sampai masa korang balik lah ikut suami korang. Serius dia kan? Ni asyik ahli politik dia buat sidang khabar, artis dia buat sidang khabar, kan? So nampak penguat kuasa tak kerti-kerti nak buat sidang khabar kan? Tunjukkan bukti bahawa tiada rasuah dan terus buat benteras habis-habisan. Minta maaf cakap lah kalau ada yang terasa-terasa dan sebagainya. Gegar-gegar ni, gertak-gertak ni, sound-sound ni sesama bangsa kita je, terutama Melayu lah. Ni cakap tu terang minta maaf cakap. Gegar-gegar ni, saya nak gegar-gegar pun macam mana, saya sibuk dengan kerja saya dan saya tidak berada di Selayang. Saya tidak berada di tempat yang ramainya Rohingya, ramainya warga asing yang berniaga tanpa lesen. Nak sentuh sikit ni pasal tadi saya sentuh pasal politik ni apa semua kan. Ni dah kerajaan berpaduan ni nampak kat sini kan, okey. So apa perjuangan korang untuk rakyat Malaysia masa kempen dulu? Buka balik korang punya video-video dekat TikTok, YouTube dan sebagainya, buka balik. Korang, aku panggil korang, tahu tak? Ahli-ahli politik ni, ada di kerajaan ni, korang buat apa sekarang? Korang dah bertekak macam unka dengan monyet dekat parlimen tu aja. Kalau setakat kau bawa pergi hamper ke, bawa benda-benda kebajikan pergi ke rumah OKU, rumah makcik-makcik, rumah warga emas dan sebagainya, bagus. Tapi ada benda lagi yang korang jabatan ataupun menteri yang berkaitan ni untuk buat tindakan ni. Korang pembangkang ke, korang kerajaan perpaduan ke, korang tetap ada gaji. Aku tak tahu gaji korang berapa puluh ribu, aku tak tahu. Itu rezeki kau lah, sebab perjuangan kau popek atas pentas, sama ada kau sebab kat Fina ataupun sama kau ada korang fakta yang tepat dan sebagainya kan, berlaga sana sini, lepas tu korang jadi ahli parlimen, korang dapat gaji. Apa yang korang buat? Korang kata nak jaga kebajikan rakyat ke, korang nak jaga kebajikan poket korang kan, supaya macam yang KJ cakap, ramai ahli politik berjuang dalam politik sampai tua sebab nak pencen. Dan teringatlah, sebab inilah orang politik, dia pegang jawatan sampai dia tua. Sebab dia tunggu pencen dia. Sebab tu saya cakap terus terang kan, tahun ini PRU15 saya tak mengundi sebab saya blur. Saya tak tahu nak undi siapa. Hasilnya sekarang apa jadi? Dulu bukan main lagi kan, no DAP, no Anwar, no Bersatu, DAP parti resis. Sekarang apa cerita? Korang senang lah, korang kaitkan dengan ini titah yang di Pertuan Agong ini kan. Tapi saya bukanlah ada haka dengan yang Pertuan Agong, tapi mungkin no choice juga. Tapi itulah, tak apalah kan, dah mendapat titah atau cadangan, maka korang pun dah jadi kerajaan perpaduan. So buatlah kerja korang. Dia politik memang macam tu. Kita tak sangka, kita tak jangka apa yang akan berlaku. Tapi tak apalah, berbalik kepada tadi, peniaga warga asing ni sampai bila? Kan? Korang punya hebat perjuangan semasa dalam politik, semasa dalam parlimen, semasa berkempen dan sebagainya. So sekarang buat apa? Tak ada apa. Ludah ni Rohingya ni perangai meludah ni, punya sirih meludah tepi jalan, habis comot jalan tepi jalan tu. Lepas tu bela lembu kat rumah, kat flat, kedah. Macam mana ni? Tapi tak faham lah. Ulang balik. Kenapa dengan peniaga tempatan korang main hangkut aja? Korang main serbu, korang main saman apa semua kan. Tengok, ayam hidup, daging dalam kedai runcit. Ni belah ayam lagi mana? Ini bukan buat macam negara tak ada undang-undang. Dia orang salah lah. Bukan dia orang salah, hampa salah. Hampa PBT tak ambil tindakan, hampa tak ada pegawai. Dia orang bukan salah, dia orang meniaga saja. Kalau orang tempatan meniaga, kalau orang Malaysia meniaga, India ke, Melayu ke, Cina ke, rakyat tempatan meniaga, saya rasa 1 jam, 2 jam balas kena angkat dah. Semua kena angkat dah.